Satu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, kita mulai kelas sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, apa khabar? Baik semua Ustaz. Alhamdulillah. 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 Dan tuan-tuan semua pun saya harap baik dan dalam keadaan sihat, terhindar dari COVID-19, sehingga kita semua dapat mengaji pada hari ini. Dan insya-Allah apa yang kita belajar ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Okey, tuan-tuan. Jadi bising lah Ustaz. Apa bising lah. Ustaz minta semua mute Ustaz. Semua mute dulu. Ustaz satu aja yang Ustaz tak mute. Okey. Dah saya mute dulu. Okey. Tak ada gangguan? Tak ada dah. Biasa bila buka mute tu ada gangguan tu biasalah. Okey. Sebelum kelas ini kita mulai, marilah kita membaca Ummul Kitab sama-sama. Ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita masuk kelas tentang insya-Allah masih hukum nun mati. Okey, kita ulas sebentar pengajian minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lepas kita belajar wajibul qunat. Kemudian kita belajar izhar harfi. Idham bilal qunah. Idgham ma'al qunah. Sampai di situ je lah saya Ustaz. Dengar tak Ustaz? Okey, betul. Yang pertama, lepas kita belajar wajibul hunnah. Boleh. Wajibul hunnah, izhar halki dan idgham ma'al hunnah. Okey, kita ulas sedikit tentang wajibul hunnah. Wajibul hunnah ini ada dua, yakni nun sabdu dan mim sabdu. Wajibul hunnah ini kalau kita masuk kepada makhrajul huruf, maka termasuk huruf yang keluar dari mana puan-puan? Tuan-tuan, ada yang boleh jawab? Hidung. Huruf yang keluar bahagian hidung. Kalau daripada hidung, ini termasuk makhraj siapa dalam bahasa Arab dia?
Al-Qaishum. Al-Qaishum. Al-Khaysum. Betul. Hmm. Al-Khaysum ni bermaksud rongga hidung. Kenapa rongga hidung wajibul hunah? Karena ketika wajibul hunah wajib dengung. Dan kadar dengung itu boleh kita rasa sampai ke rongga hidung. Kadar dengung dia 2 harakat. Contoh wajibul hunah hari itu adalah inna Han. dengan Inna. hamma. Ini Ustaz bagi dia. Hamma, Inna Hamma. 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 Ketika kita baca inna ataupun anna, kita tahan dan getaran itu sampailah ke rongga hidung kita. Dan ketika amma sama, sampailah ke rongga hidung. Itu wajibul hunah. Okey, seterusnya kita belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Okey. Nun mati itu adalah nun sakinah ataupun nun yang berbaris, nun tidak ada baris, sama ada tidak ada baris ataupun berbaris bulat ataupun separuh lingkaran, separuh bulat. Sedangkan tanwin, ada yang tahu tanwin itu apa? Tanwin tu macam fathatin, kasratin, dhammatin tu kan? Betul tak? Tanwin itu adalah baris baris 2 atas, baris 2 bawah dan baris rumah ni depan 2. Ustaz bagi ni. Fathatin, kasratin. Alhamdulillah. Fathatain baris atas 2, kasratain Dhammatain baris bawah 2 bawah dan dhammatain baris depan 2. Tidak kisah dia baris atas, baris bawah, baris depan, maka penyebutannya adalah secara general tanwin. Okey? Tanwin. Okey. Untuk hukum nun mati ataupun tanwin ini ada 5. Ada 5 tuan-tuan puan-puan . Kita dah belajar 2. Yang pertama ialah izhar halqi. Apa tuan-tuan puan-puan? Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi. Apa maksud izhar? Jelas dan terang. Jelas dan terang. Izhar itu jelas dan terang. Sedangkan halqi maksud dia adalah halqum. Jadi jelas dan terang. Halqi ini halqum huruf yang keluar daripada halqum. Huruf ataupun dalam makhrajul huruf disebut huruf apa? Makhraj huruf. Huruf apa dalam makhraj huruf? Halqum. Al-halqi. Ya. Al-halqu ataupun al-halq. Al-halqi. Kita boleh tengok kat diagram yang kita punya, yakni al-halqi ataupun bahagian kerongkong. Bahagian kerongkong ataupun al-halq. Jadi sama, izhar halqi yakni huruf yang keluar daripada halqum ataupun kerongkong. Sedangkan izhar adalah izhar mutlak tu apa Ustaz? Saya ada jumpa izhar mutlak. Apa dia pula beza dengan? Boleh, saya boleh terangkan. Sekejap kita mutlak. Izhar mutlak ni disebut dengan izhar mutlak ataupun izhar hakiki ataupun izhar bikilmatin. Itu benda yang sama. Saya ulang sekali
lagi. Izhar. Okey. Ada izhar halki. Ada izhar halki ni yang kita belajar sekarang, izhar halki. Cuma ada tambahan yakni izhar mutlak ataupun izhar hakiki ataupun izhar bikilmatin. Okey, kita masuk apa itu? Kita terangkan kejap. Izhar mutlak itu apabila non mati atau non mati je kan, tanwin tak ada. Non mati bertemu dengan ya ataupun non mati bertemu dengan waw dalam satu kalimah ataupun dalam satu kata. Dalam satu kata. Dalam satu kata. Satu perkataan. Okey, sekejap. Selalunya kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw, ini hukum bacaan apa? Hukum bacaan apa? Maksud Ustaz macam mana? Maksudnya kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan non mati atau tanwin bertemu dengan ya ataupun waw, itu termasuk hukum izhar ke idgham ikhfa? Idgham guna Ustaz. Betul. Bila ada nun mati bertemu dengan ya ataupun waw, idgham bihuna. Bila idgham bihuna ni mereka berpisah. Maksudnya berpisah dua perkataan. Saya bagi contoh an Bihunah. Idgham bihunah kan ataupun idgham ma'al hunah. Contoh bukan bila hunah, bihunah ataupun ma'al hunah. Contoh macam ni an ya. Aku masuk. Okey. Kita tengok an yakula. An satu perkataan. Yakula satu perkataan. Nun dengan ya tidak disambung. Ini disebut dengan idgham bihunah. Okey, idgham bihunah ataupun idgham ma'al hunah. Apa beza dengan izhar mutlak Ustaz? Apa beza dia? Nanti saya terangkan satu dulu, saya nak bagi dulu. Okey, ini dalam dua perkataan. An satu perkataan, yakula dua perkataan. Sekarang izhar mutlak, nun mati bertemu dengan ya tetapi dalam satu perkataan. Contoh yang selalu kita dengar dalam Al-Quran. Perkataan dunia. Ya. Dunia. Dia makna kata ada tanwin lah Ustaz. Kalau tak kata dia kata tak ada tanwin. Tanwin tak termasuk. Bukan, hanya tanwin tak termasuk, nun mati saja. Kalau untuk izhar mutlak dia hanya nun mati saja, tak ada tanwin. Kalau untuk izhar idgham, izhar halki semua ada tanwin. Izhar mutlak nun mati bertemu dengan ya atau nun mati bertemu dengan waw dalam satu perkataan. Dia tidak banyak. Dunia. Macam bunya. Bunya. Lagi apa? Sinwa. Kuat ninwa. Sinwa. Lagi? Qinwa. Ustaz macam dunia tu Ustaz. Dunia tu macam mana? Itulah dunia tadi. Kan ada kinwa dunia. Ya. Boleh. Dunia tu macam ada sabdu pula. Ada ni tanwin. Dunia. Dunia ni ataupun dalam
dunia tu macam ni, dengar. Sekejap. Tak apa. Dunia dalam Al-Quran tulisan dia macam ni kan? Sabdu. Dun. Ya. Ya. Ha. Ad-dunya, sabdu dekat dal, bukan dekat nun. Dekat dah lah. Betul? Jadi nun dan ya satu dalam satu perkataan. Nun mati dengan ya satu perkataan, maka kena baca jelas. Sama dengan sinwa. Nun dengan wa satu perkataan. Kinwa, nun dan wa satu perkataan. Okey. Sama dengan tadi bunya, nun dan ya satu perkataan. Sedangkan idgham bihuna, nun dengan ya pisah. Okey. Kat sini ada perpisahan dua perkataan. Sedangkan izhar mutlak ataupun izhar hakiki, nun dengan ya ataupun nun dengan waw, dia tidak berpisah dalam satu perkataan. So bila dalam satu perkataan seperti ini, maka kena baca jelas. Dunia. Disebut dengan izhar hal. Jadi dia tak termasuk tanwin lah Ustaz. Tak ada tanwin lah. Tanwin tak masuk. Nun mati saja. Okey, khusus untuk izhar mutlak ataupun izhar hakiki, tanwin tidak termasuk. Okey. Tanwin ni tak termasuk ya. Tanwin tidak termasuk dalam izhar mutlak. Okey. Okey, izhar mutlak khusus nun mati sahaja. Nun mati sahaja. Okey. Khusus nun mati sahaja. Kemudian Okey. Okey. Ada boleh dimengerti? Alhamdulillah, insyaAllah. Faham Ustaz, dah faham. Faham kan? Alhamdulillah. Tambah satu izhar mutlak ataupun izhar hakiki. Okey, kita masuk tadi kepada izhar ya. Kalau tak ada, kita masuk tadi kepada izhar. Izhar halki, hurufnya ada berapa ni? Ada 6. Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, qaf, ain, dan semua huruf ini berasal daripada hal ataupun halkom. Itu izhar halki. Jadi cara bacaannya kena baca jelas dan dengung. Dan tidak dengung, sorry. Jelas tanpa dengung. Tak ada dengung. Contoh perkataan min. Contoh perkataan min sekolah. Nun mati ketemu dengan ko, maka kena baca jelas. Tidak boleh baca min sekolah. Tapi kena jelas. Min sekolah. Ustaz, gangguan lah dia Ustaz. Macam mana? Gangguan macam ada bunyi. Gangguan lah. Ada yang tak mute lah. Ni tak boleh semua mute lah. Betul Ustaz. Ya. Ada muzik. Okey. Ada gangguan tadi. Ada yang untuk maaf yang untuk ada suara gangguan tu tolong mute dulu yang tak ada, yang clear boleh buka. Sebab kadang-kadang kita signal ni yalah nama internet, kadang ada, kadang tak ada. Jadi yang ada gangguan kita mute dulu. Yang tak ada bila kita buka kejap ada tu berarti ada.
So bila ada gangguan tolong mute saja. Okay, seterusnya tadi izhar halqi. Okey, seterusnya ialah contoh Rasa Cik Umar tu kena mute lah. Cik Umar tu mute kan lah. maaf Tuan Umar, boleh mute tak? Sebab Tuan Umar ada gangguan sikit sebab bunyi di situ. Maaf, okey, tak apa, kita sambung. Okey, boleh kita sambung? Dah Boleh. tak ada gangguan? Dah tak Okey. ada. Okey, seterusnya ialah contoh tanwin ataupun baris dua. Contoh perkataan narun hamiyah. Narun ada tanwin bertemu dengan huruf Ha. ha. Ha Ha. termasuk huruf apa puan-puan? Huruf izhar halqi. Ha termasuk huruf izhar halqi. Dan ni adalah nun mati, tanwin bertemu dengan ha, maka masuklah izhar halqi. Jadi baca dia kena jelas. Jelas dia kat mana? Dekat tanwin tadi. Harun. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Okey, jadi bacaan dia narun hamiyah. Run kena baca jelas. Dan run ini tidak boleh didengung. Contoh bacaan yang salah saya baca. Narun hamiyah. Salah. Sebab kita dengungkan. Tapi dia kena jelas. Narun hamiyah. Okey, itu untuk izhar hal. Kita masuk yang kedua ialah idgham ma'al hunna. Ataupun ada orang yang menyebut idgham Bil gunnah. Idgham bi hunna. Minggu lepas saya dah terangkan apa beza ma'al dengan bi. Bi tu macam B itu idgham dengan dengung. Bahasa Arab. B itu dengan huruf. bi dengan Ma'al? ma'al. Makna ma'al tu dia pun semua bahasa Arab juga kan. Macam ma'al hijrah. Ma'al itu maksud dia? Ma'al tu Ustaz tak bagi tahu pula ke tu. Tak ingat tak ma'al apa. Tak ingat. Tak apa. Ma'al tu Tapi Ustaz. kita dah ingat B tu maksud dia dengan. Jadi kalau orang sebut idgham bi hunna, maksudnya dengan masuk dengan dengung. Kalau idgham ma'al hunna, masuk beserta dengung. Itu saja. Ayat saja yang beserta. Maksud dia sama Dua-dua kena dengung. Okey. Maksud dia memasukkan dan dengung. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah huruf idgham bi hunna. Huruf idgham bi hunna ada berapa? Ada 4. Alhamdulillah ingat. Kalau cara nak ingat macam mana semalam? Yaum. Ustaz bagi yaum. Yaumin. Yaum. Kalau yaum, nun dia tertinggal. Yaumin, okey. Yaumin. Yaumin. Ya, waw, mim, nun. Min, ataupun yaum. yanmu. Ya, nun, mim, waw. Tapi untuk senang je, yaumin. Yanmu dia lah.
Yanmu pun boleh. Yan. Okay. Yan. Jadi huruf idgham bihunah ada 4, yaumin ataupun yanmu. Ya, waw, mim dan Nun. seterusnya. Dengung. Kadar cara bacaan, dengung 2 Harakat. 2 harakat. 2 harakat. 2 harakat. Okey, contoh kat sini ai ha. Ayya Ayyatiyani. Ayyatiyani. Nun mati bertemu dengan ya, jadi kita masuk. Bila masuk, an jadi ai. Bila dah masuk, kena dengung. Bukan hanya masuk, tetapi dengung. Sebab ada guna. Ayyatiyani. Ayyatiyani. Ai ni masuk dengung dia bila idgham ni, dengung dia kena huruf yang kita masuk. Bila kita masuk ke ya, maka dengung dia dengung bunyi huruf ya. Jadi ayyatiyani. Seperti itu. Ayyatiyani. Itu contoh nun mati. Yang kedua ialah contoh tanwin bertemu dengan waw. Yauma izin wahiyah. Bila yang dia dengung bunyi huruf waw. Depan dia. Kita masuk kepada waw. Jadi yauma izin wahiyah. Ziu. Ziu tu kena dengung. Yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah. Yauma izin wahiyah. Okey, inilah idgham bihunah. Bihunah. Okay. Idgham ma'al hunah ataupun idgham Bihunah. Okey, kita masuk pelajaran yang seterusnya ialah idgham bila hunah. Masuk tanpa dengung. Okey. Masuk tanpa dengung. Okey, kita idgham apa tadi masuk idgham? Dengung. Masuk. Idgham masuk. Hunah tu dengung. Okey puan, yang masuk ni idgham ke atau hunah? Hunah. Idgham ni masuk. Idgham ni masuk. Betul tak Ustaz? Betul. Alhamdulillah betul. Idgham jangan keliru ya. Idgham masuk. Sedangkan dengung itu adalah hunah. Idgham masuk kalau hunah dengung. Idgham masuk bila hunah. Bila ni satu perkataan, dua perkataan. Bi apa bi? Bi tidak. Bi dengan. Bila tanpa dengung. La tidak. Huruf nafi. La tidak. Pandai puan-puan. Bi dengan la tidak. Berarti bi dengan tidak ni tak sama dengan maksud dia tanpa. Mana tanpa dengung lah Ustaz. Hunah dengung. Alhamdulillah. Selesai dah maksud dia. Kalau orang tanya satu-satu jadi kita boleh jelaskan ya. Idgham masuk bi dengan la tanpa hunah dengung. Jadi inti dia masuk tanpa dengung. Kalau beza dengan idgham ma'al hunah atau bihunah, masuk dengan dengung. Kalau idgham ma'al hunah dengan dengung, tetapi kalau bila hunah tanpa dengung. Okey, untuk huruf dia ada dua sahaja.
Ada Lam dengan dua ra. sahaja. Lam dan ra. Oh. Kalau kita singkat jadi lar. Lar. Ni kalau nak ingat lah biar senang. Lar. Lar ni kalau bahasa Jawa ni maksud dia sayap. Kalau bahasa Jawa tu. Lar tu itu dulu saya belajar pakai bahasa Jawa jadi lar kalau nak ingat. Itu adalah sayap maksud dia. Okey, tapi kalau bahasa Melayu lar tak tahulah saya. Okey, so kalau kita nak ingat lar ya, perkataan lar ataupun roll. Kalau kita balik jadi roll. Cara bacaannya ialah tidak dengung. Tidak dengung. Tidak dengung. Dengung. Kalau kita baca dengung, salah. Okey, untuk melanjutkan saya nak tanya, dengung ni maksudnya macam mana? Dengung dekat melalui Hidung lah. hidung. Dengung ni, okey, dengung ni melalui hidung ataupun dia tak semua melalui hidung, cuma dengung ini yang betul adalah ditahan. Ditahan. Cuma kalau macam nun dengan mim memanglah melalui hidung. Tapi kalau macam waw kan tak melalui hidung. Yauma izi dekat mulut tapi ditahan. Yang melalui hidung itu nun dengan mim. Jadi dengung ni ditahan. Okey, contoh yang nun mati bertemu dengan lam. Try puan-puan baca. Nun mati dengan lam. Alam. Ini ada contoh dia. Lam yarahu. Sini bagi ni. Ini ni contoh yang ni. Faman lam yajid. Faman lam yajid. Falamman yajid. Faman lam yajid. Okey, kalau kita tengok dalam tulisan adalah faman dengan lam yajid. Ini bentuk asal faman lam yajid. Dan kita tahu apabila ada nun mati bertemu dengan lam, dia kena masuk. Bila masuk berarti nun hilang. Jadi famal. Famal. Harusnya faman jadi famal. Lam yajid. Lepas tu lam tidak boleh didengungkan. Jadi biasa. Famal lam yajid. Famal lam yajid. Tetapi kalau kita terbaca dengung, contoh. Famal lam yajid. Salah Famal lam. Tu kira 2 harakat. Yang ni 1 harakat je. Famal lam yajid. 1 harakat Ustaz. Famal lam yajid. Dia tak dengung. Kalau dengung baru 2 harakat. Famal lam yajid. Kalau contoh saya baca salah, saya baca dengung. Famal lam yajid. Salah. Yang betul famal lam yajid. Okey. Dekat sini ada perkataan yajid. Yajid. Ini hukum apa? Qalqalah kubra. Kan? Kubra. Sebab di sini dia berada di ujung, maka dia masuk kepada qalqalah kubra. Pandai tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah masih ingat yang lalu. Ini insya-Allah yang disebut dengan ilmu manfaat. Sebab selain kita ingat, kita boleh amalkan. Famal lam yajid. Yajid ni kata kita nanti, maka dia disebut dengan qalqalah kubra. Okey. Yang tanwin bertemu dengan ra. Ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim. Ya. Kita terangkan itu.
Padam kejap whiteboard dia. Mana dapat? Ustaz, mana dapat gambar ni? Kenapa? Tak nampak bot Ustaz tu kat mana nak tengok. Bot Ustaz tulis tu tak ada tulis Ustaz tak ada tulis Tak tulis lagi kot. Tengah padam. Oh, Saya tengah padam. Ustaz nak Keluar pakai tak? whiteboard ke yang softboard tu hitam tu? Ustaz nak pakai yang mana? Sekarang saya tengah whiteboard putih. Oh, tapi Ustaz padam warna hitam. Yelah dua-dua saya padam semua. Saya tengah padam dua-dua. macam mana nak saya tengah nampakkan padam. tu? Boleh Nampak nampak. Nampak muka Ustaz je. Saya nampak dua-dua. Oh, nampak saya? Tahu macam mana saya nak buka lagi. Sekejap. Nampak? Okay. Sekarang nampak apa? Nampak whiteboard putih yang ada dot-dot-dot. Oh ya ke? Tak Ada apa. yang nampak whiteboard ke? Tak apa. Saya dengar je cukup. Tak apa Ustaz. Okey, kalau puan tak nampak whiteboard putih, kan saya tu ada dua yang your presentation. Yang presentation. Yang presentation tu putih kan? Yang sekarang whiteboard putih. yang putih kan? Sekarang putih. Betul. Putih Sekarang lah. whiteboard putih. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Okey. Tadi Tanwin bertemu dengan Raw. Tanwin bertemu dengan Ra. Contoh apa tadi? Raufur Rahim. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Sorry yang dot-dot ni susah nak padam. Dia tak boleh nak padam, susah. Okey, Raufun Rahim. Fun ni kan adalah tanwin atas. Ataupun disebut dengan apa tanwin atas ni? Dhammatin. Dhammatain. Ataupun tanwin atas. Sebab dua domah jadi dhammatain. Raufur Rahim. Fur, dia masuk ra. Bila ada tanwin bertemu dengan ra, maka masuk, idgham dia masuk. Bila masuk jadi raufur. Okey. Raufur. Raufur Rahim. Okey. Dia tidak boleh dengung. Raufur Rahim. Sekarang ada masuk dan selalunya idgham bila hunah ini ada sabdu. Ada sabdu Ada sabdu. Ada sabdu. Raufur Rahim. Kalau kita baca salah, Raufur Rahim. Tak boleh fur. Tapi biasa satu je. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Okey, untuk tu sekejap. Sebelum ini ada Ra'u. U tu hukum bacaan apa? U? Ada yang tahu? U mad apa? Pedih. Mat asli Ustaz. Untuk U ini adalah mad. Huruf mad bertemu dengan waw. Mad apa? Bukan mat asli ke Ustaz? Awi, alif wawiyah. Betul, mad alif wawiyah. Cuma bila huruf mad bertemu huruf hamzah,
ataupun alif bertemu dengan huruf mad, ini masuk kepada mad badal. Tetapi ada juga yang mengatakan mad asli. Kalau rahim, ada gangguan. Kalau rahim hujung ayat, dia dah mad arif li sukun Ustaz. Kalau kita baca macam ni, raufur rahimun, dia jadi mad apa? Mad. Kalau kita berhentikan raufur rahim. Itu tadi puan dah jawab mad arid li sukun karena kita berhenti. Tapi sekarang kalau kita sambung je tu. Raufur rahimun. Himun jadi 2 harakat. Dia masuk kepada mad. Dua harakat mad asli lah Ustaz. Betul puan-puan, betul, alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak berhenti maka dia jadi mad asli. Tapi bila kita berhentikan jadi rahim, maka masuklah mad arid lis sukun. Alhamdulillah, betul puan. Jadi mad asli, mad arid lis sukun itu adalah mad asli yang diwakafkan. Halo? Okey. Jadi kita kembali lagi, saya ulang sekali lagi. Idgham bila hunnah. Maksud idgham bila hunnah adalah idgham masuk bi tanpa bi dengan la tidak hunnah dengung. Jadi inti dia masuk tanpa dengung. Okey? Ingat idgham bila hunnah masuk tanpa dengung. Beza dia kalau ma'al hunnah atau bi hunnah masuk dengan dengung, kalau bila hunnah masuk tanpa dengung. Untuk idgham bila hunnah, huruf dia hanya ada dua, yakni lam dengan ra. Lam dengan ra. Bila kita singkat jadi lar ataupun rol. Cara bacaannya ialah tidak dengung ataupun tanpa dengung. Contoh, faman lam yajid. Faman lam yajid. Tak boleh kita baca faman lam. Salah. Yang betul, faman lam yajid. Okey, itu nun mati bertemu dengan lam. Yang tanwin bertemu dengan ra, raufur rahim. Rahim. Tak boleh kita baca raufur rahim. Salah. Yang betul raufur rahim. Okey, sekarang kita tengok ni ada ayat Al-Quran. Ini surah apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Keluar kan dekat layar puan-puan, keluar? Keluar. Ini surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi. Okey, kat sini saya nak tuan-tuan tolong cari, ada tak hukum idgham bihunah? Idgham bilahunah. Sorry, idgham bilahunah. Fokus kepada idgham. Tengok. Idgham bilahunah. Boleh tengok kat screen. Ada tak hukum idgham bihunah pada surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un. Bihunah ke bilahunah Ustaz? Nak cari bilahunah. Bilahunah. Kita fokus pada idgham bilahunah kerana kita sekarang tengah membahas idgham bilahunah. Ada tak?
Ada puan-puan? Puan-puan? Jumpa? Wailul. Wailul lil Sana? musalli. Tuan Wailul lil Rumah, musalli. alhamdulillah betul. Tuan Rumah betul. Yakni Ha. perkataan fawailul lil musallin. Yakni tanwin bertemu dengan Lam. lam. Sekejap saya ambil. Saya gariskan. Fawailul lil musallin. Tuan Rumah telah menjawab. Alhamdulillah betul. Fawailul lil musallin. Ada tak yang lain? Selain fawailul. Tak nampak ni. Mana surah Al-Qur'an? Tak ada. Dia hanya ada satu sahaja. Okey, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah kita dah jumpa satu contoh dekat surah Al-Maun. Yakni tanwin bertemu dengan lam. Satu yang Tanwin tu maksudnya nun baris 2 bertemu dengan lam. Dekat sini, ni saya keluarkan sini ada tanwin bertemu dengan tanwin tu baris 2 bertemu dengan huruf lam. Fawailul. Jadi bila seperti ini kita tak boleh tahan. Tak boleh dengung. Baca dia fawailul lil musallin. Fawailul lil biasa ya. Fawailul lil musallin. Tapi kalau kita tahan fawailul lil musallin. Kalau kita tahan lul itu salah. Yang betul fawailul lil musallin. Hanya ada satu perkataan ni, fawailul lil musallin. Okey? Hello? Puan-puan? Boleh dengar? Oh, putus jaringan. Hello? Dengar Ustaz, jelas. Ustaz tolong baca sekali lagi Ustaz, saya nak dengar sekali lagi. Boleh. Ustaz tolong baca sekali lagi. Okey. Sekejap dekat sini ada tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam. Ni tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi kat sini ada hukum idgham bila hunnah. Baca dia kena jelas. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Okey, kalau kita baca yang salah, fawailul lil musallin. Salah, lul terlalu lama dengung. Dia tak ada dengung. Jadi yang betul, fawailul lil musallin. Kerana surat ini insya-Allah termasuk surah lazim. Surah yang selalu kita baca ketika solat. Okey, kita semak satu-satu perkataan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Okey. Dekat sini kita dah belajar alif lam. Dalam perkataan ara'aital ladzi yukazzibu biddin.
ada tak alif lam? Ada allazi. Allazi, selain allazi? Selain allazi? Selain allazi ada satu lagi? Biddin. 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 Allazi alif lam, betul puan. Puan. Cuma puan, allazi ini tidak termasuk alif lam samsiah ataupun alif lam qamariyah. Walaupun dia alif lam. Sebab bila alif lam qamariyah ataupun alif lam samsiah, alif lam qamariyah, sabdu ni berada pada huruf Lam. huruf kena pada huruf Lam. ini pada huruf lam. Tapi kalau alif lam samsiah, sabdu pada huruf ketiga. Oh. Dia kadang-kadang perkataan allazi ni mengelirukan. Sebab dia nampak alif lam kan. Tapi dia ni termasuk isim mausul, dia tidak termasuk alif lam samsiah. Okey. Tetapi kalau ad-din ataupun biddin, ini termasuk alif lam apa? Qamariyah. Syamsiah. Samsiah. Alif lam syamsiah. Betul. Dia sabdu di huruf Alhamdulillah, ketiga. betul. Betul. Yang ni baru alif lam Samsiah. Kerana sabdu berada di pada huruf yang ketiga. Ni tanda sabdu berada pada huruf dal. Dan dal ini termasuk alif lam Samsiah. Terus. Yang Ustaz, yang tadi allazi tu bukan alif lam qamariyah ke? Tak, sebab dia sabdu dia yang kedua tu. Bukan. Kalau alif lam qamariyah, dia tidak ada sabdu. Oh, tapi okey. ada tanda mati. Dan kalau alif lam samsiah, dia ada tanda sabdu, tapi sabdu pada huruf ketiga. Sedangkan ini sabdu pada huruf kedua. Jadi dia tidak masuk alif lam qamariyah ataupun alif lam samsiah. Dia hanya isim mausul. Oh. Okey? Okey Ustaz. Okey, seterusnya perkataan. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Saya ulang. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ada alif lam tak? Ada alif lam lah selain allazi? Ni apa? Al-yamin. Tak nampak lah. Al-yatim. Al-yatim. Alif lam tu. Al-yatim. Alif lam. Qamariyah. Alhamdulillah. Betul tuan-tuan. Puan-puan betul. Betul puan. Yakni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, lam kena ada tanda sabdu dan lam ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Tulisan dia alif lam, dibaca juga alif lam. Contoh kalau yadu ni kita berhenti kat sini jadi al-yatim. Al-yatim. Okey, seterusnya. Saya akan ambil yang kita dah belajar je. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ada hukum? Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang kita dah belajar adalah alif lam. Alif lam. Alif Jadi lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Al-miskin. Alif lam qamariyah. Okey, al-miskin. Alif lam qamariyah. Alif lam bersambung dengan ni. Okey, seterusnya. Fawailul
للمصلين فويل للمصلين. Ada hukum bacaan? Yang tadi tu lah Ustaz kata idgham bila gunnah tu. Tu yang Ni yang baru kita belajar. Tanwin bertemu dengan lam. Disebut dengan jelas. Tanwin idgham bila hunna. Terusnya alladzina hum an salatihim sahun. Saya ulang sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada tak yang kita belajar? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Walaupun kat sini ada hukum tapi kita tak ambil dulu. Alladzina hum yura'un. Ada tak hukum yang kita dah belajar? Tak ada. Tak ada Wa yamna'unal ma'un. Nal Ada ma'un. tak yang kita dah belajar? Ada. Nal ma'un. Alif lam kamariyah. Ha? Nal ma'un. Alif lam Alif kamariyah. lam qamariyah. Al-ma'un. Al-ma'un ya. Al-ma'un alif lam qamariyah. Okey. Jadi dalam surah ni dia ada lebih banyak alif lam dan untuk idgham bila hunah hanya ada satu contoh yakni fawailul lil musallin. Okey, kita masuk kepada diagram idgham bila hunah yakni ada dua lam dengan ra. Okey, untuk idgham bila hunah ada pertanyaan? Kita lanjut kepada iqlab. Iqlab. Tak ada Ustaz. Okey. Tidak ada. Sambung. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah faham. Cuma kena ingat kalau insya-Allah faham tu senang. Cuma untuk mengingat huruf itu yang agak masalah, agak susah. Karena kita kalau nak ingat yang atas ni dah ada 6 campur 4, 6 campur 4 berapa? 10. 10 campur 2 12 tambah 1 13. Berarti 13 masih ada balance lagi berapa? Sebenarnya ada 15. Yang 15 ni lah yang masuk kepada ikhfa. Jadi ingat dia macam tu je. 6, 4, 2, 1 yang last baru dia 15. Jadi semua ada 28. Kalau kita nak ingat yang bawah ni susah. Tapi kita ingat yang atas je. Jadi yang bawah ni sebenarnya. Okey. Tajuk seterusnya ialah hukum nun mati ataupun tanwin. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab ni ada hukum bunyi apa? Qalqalah Ustaz. Iqlab tulisan dia macam ni Ada lantunan. Iqlab. Jadi qalqalah apa? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Karena huruf qalqalah berada di tengah dan bertanda mati. Betul, qalqalah sughra. Okey. Maksud daripada iqlab, ni kalau masuk kat sini menukar. Okey. Iqlab tu menukar. Cuma saya ingatkan dalam membaca iqlab ni ada dua perbezaan. Dan dua-dua betul. Yang pertama ialah bila masuk dia menukar, jadi kita terus masuk kepada bunyi mim. Sebab iqlab menukar bunyi nun atau tanwin kepada bunyi mim. Jadi terus masuk kepada bunyi mim. Tetapi ada yang menyatakan maksud dia bukan menukar tetapi membalikkan.
Bila dibalikkan, dia mulut tak rapat. Bunyi masuk kepada bunyi mim tetapi tidak rapat. Nanti saya terangkan. Okey. Kita ambil dulu satu perkataan, maksud yang dekat sini. Menukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Ingat, bila ada iklab aja menukar bunyi nun mati kepada mim. Selalunya dalam Al-Quran ada tanda mim kecil macam ni. Mim macam ni. Mim ekor panjang. Bila tanwin, maka dekat bacaan tanwin tu lah ada. Kalau tanwin seperti ini, seharusnya dia 2 baris. Kan tanwin selalunya 2 baris. Tetapi bila iklab, dia buat 1 baris. Lepas tu kat sini ada tanda mim. Mim macam tu. Mim naik atas. Kalau nun mati pun sama. Seharusnya nun mati ada baris. Tapi kalau iklab, dia nun atas dia ada mim ekor panjang. Itulah iklab. Ingat, ada mim je macam ni, ini iklab. Mim dia ekor panjang. Sebab beza, kalau mem ekor pendek dekat atas tu, mem ekor pendek seperti ini tanda berhenti. Kalau mem panjang macam ni dekat atas atau dekat bawah, dekat bacaan, ini adalah iklab. Okey? Dapat? Saya ulang. Iklab. Iklab maksud dia ialah menukar bunyi nun mati ataupun tanwin kepada bunyi mim. Okey. Jadi apabila nun mati bertemu dengan ba, nun mati, huruf iklab ada 1, yakni ba saja. Huruf iklab ada 1. Sekali lagi, huruf iklab ada 1 saja, yakni ba saja. Ba sahaja. Okey? Jadi iklab menukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. So, apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka kita kena tukar kepada bunyi mim. Dan selalunya ada tanda mim kecil. Mim kecil ekor panjang. Mim kecil macam ni. Ekor dia panjang. Kalau tanwin, dia hanya ada 1 tanwin je. Ni kalau tanwin atas, baris dia 1, lepas tu nun mati. Kalau nun mati, dia ada nun, atas dia ke sini, ada mim. Ekor panjang. Kenapa saya sebut ekor panjang? Sebab ada 2 mim. Satu lagi, nanti dekat atas ada mim ekor pendek. Mim ekor pendek tu, ekor dia tak panjang macam ni, tapi dia pendek saja. Kalau ekor pendek macam ni, ini berarti dia waqaf. Waqaf lazim. Tetapi kalau ada mim ekor panjang dan kecil, itu adalah iklab. Okey. Okey, jadi dengung 2 harkat. Dengung 2 harkat. Ingat, dengung 2 harkat. Contoh perkataan min ba'di. Min ba'di. Ada nun bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. So, bila perkataan dia nun bertemu dengan ba, ba ini termasuk huruf iklab. Ba termasuk huruf iklab. So, nun kena tukar, Bila nun mati bertemu dengan ba termasuk huruf iklab, maka ditukar kepada mim. Seharusnya bunyi dia min ba'di, jadinya kita baca mim ba'di. Nun ni ditukar kepada bunyi mim dan dengur 2 rakaat. Mim ba'di. Mim ba'di. Bukan min ba'di, tetapi mim ba'di. Okey, faham? Hello? Faham Ustaz, faham. Okey, jadi macam ni. Saya tengok lagi. Mim ba'di. Min. Min kan min. Ba. Min. Ni selalunya kat sini ada mim tau. Ada mim ekor panjang macam ni.
Jadi nun mati bertemu dengan ba huruf iklab, so kena tukar kepada mim. Jadi yang ditukar tu huruf nun ni. Seharusnya min ba'di kita baca mim Mim ba'di. ba'di. Kadar panjang Dua harakat. kadar apa namanya? Kadar harakat. Cuma ada tadi yang saya cakap ada satu perbezaan lagi. Ada orang yang memaknai membalikkan. Bila membalikkan, baca dia bukan mim terus tapi menjadi min ba'di. Bibir tak rapat. Min ba'di. Ada yang baca seperti itu. Tapi lazimnya kita membacanya ialah dengan menukar kepada bunyi Mim. Mim ba'di. Itu yang lazim, yang biasa. Okey. Okey? Baik. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua adalah Imsakum bima'ruf. Fa imsakum bima'ruf. Imsakum bima'ruf. Fa imsakum bima'ruf. Ya. Asal dia perkataan dia fa imsakun bima'ruf. Fa imsakun. Kun bima'ruf ya. Tetapi bila ni kun ni adalah baris dua, tanwin bertemu dengan ba, maka ditukar tanwin kun ni ditukar kepada bunyi mim. Jadi dia Kum. Imsakum bil ma'ruf. Fa imsakum bil ma'ruf. Itu adalah contoh idgham, contoh iklab. Ingat ya, iklab huruf dia hanya satu apa? Ba saja. Ba saja. Kalau dulu zaman saya masih belajar, zaman budak-budak, kalau nak ingat huruf iklab ni ada satu je, ba. Ba tu ba, kalau bahasa Jawa dia batok. Maksudnya ba sahaja. Batok tu adalah ni apa? Cangkang kelapa tu Kelapa kan ada tempurung. Tempurung tu bahasa Jawa dia batok. Jadi kalau ba sahaja bahasa Jawa dia batok. Macam tu. Yang tadi lar, yang ni ba. Ba sahaja. Okey? Boleh kita masuk kepada contoh. Okey. Contoh. Surah Al-Humazah. Humazah? Ni ada surah Al-Humazah. Okey. Dekat layar saya paparkan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Okey. Tolong cari contoh iklab dulu. Iklab saja. Azijah. Layung bazanna fil hukama. Yang tu Ustaz, kalla layung. Ada mim iklab. Ada yang lain? Ma adraka ma hutama. Tak ada pun Ustaz. Okey. Contoh kat sini adalah layum bazanna. Layun. Seharusnya layun kan? Seharusnya ini bertanda mati. Tetapi bila nun itu bertemu dengan ba ini termasuk huruf iklab, maka di atas nun ni diletak huruf mim. Ni yang saya sebut tadi. Kenapa suara jauh Ustaz? Hello? Sekejap. Hello, dengar? Jauh? Masih jauh? Jauh. Jauh? Tak. Sekejap.
Kadang hands-free ni kadang-kadang juga bermasalah. Okey. Baru okey. 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 Tak, tadi mouse saya terkena hands-free. Jadi dia gerak sikit. Mouse. Okey, kita mulai lagi Kalla layun. Kalla layun bazanna. Asal dia bunyi dia layun bazanna. Nun mati Layun. dengan ba. Bila nun mati bertemu dengan ba ni termasuk huruf iklab. Iklab. Jadi bila ba termasuk huruf iklab, maka nun tadi ditukar kepada bunyi mim. Mim ni yang disebut dengan mim ekor panjang tadi saya cakap. Layum bazanna. Jadi baca dia la yumbazanna fil khutamah. La yumbazanna fil khutamah. Okey. Jadi ini adalah contoh bacaan iklab. Ada lagi tak? Dia setiap ada mim je. Ada mim. Mim kecil ni. Mim panjang je. Ini selalunya iklab. Perasan tak kat ujung ni ada mim. Bawah. Fi amadim mumaddadah. Okey, dekat ujung ayat mumaddadah ada mim. Betul? Tapi tak ada ba. Apa fungsi mim ni? Saya nak tanya itu tadi. Apa fungsi mim ni? Ada yang boleh jawab? Dia asal dia fi amadim mumaddadatin. Tin dia asal dia. Tin. Ini fungsinya. Kenapa letak mim? Ini apabila kita sambung ke ayat seterusnya dengan bismillah. Kan setiap ayat ada bismillah. Contoh kita fi amadim contoh perkataan dia fi amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Terus baca ayat seterusnya. Kan habis surah ni kan bismillah lagi kan? Jadi bila sambung kepada bismillah berarti ada tanwin bertemu dengan ba. Itu yang kenapa dia letak mim kat sini. Seandainya kita ingin sambung kepada bismillah. Bila kita tak sambung, kita cukup dengan mumaddadah. Mumaddadah. Okey, untuk mumaddadah, ta ni kita dah belajar. Ta apa nama dia? Ta ni nama dia ta apa? Ta marbutah Ustaz. Ta marbutah ni bila dia berhenti, maka dia menjadi huruf Huruf ta terbuka. Mumaddadah. Ha. Betul betul Puan. Okey. Kita tengok dari bismillah, saya baca, Puan nak ikut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, ada hukum bacaan apa kat sini yang kita dah belajar? Ni tanwin bertemu lam tu Ustaz. Itu orang bila guna ya? Betul Puan, betul. Alhamdulillah, betul. Pandai Puan. Betul. Ni idgham bila guna. Betul, idgham bila. Alhamdulillah. Ada berapa idgham bila guna di sini? Wailulli. Ada dua Ustaz. Ada Kulli. Humazah. Bertemu dengan okey, ayat kedua. Allazi jama'a malan wa addada.
Allazi jama'a malan wa'addada. Tu yang lam Wa'addadah. wa'addada. Lam tu tanwin Okey, tu ada dengan hukum waw. dia. Malau wa'addada tu. Ustaz. Mim Ya, lam ini hukum apa? ya ni idgham apa? Allahu akbar. Idgham. Idgham ma'al bil Idgham ma'al gunnah. ma'al guna. Betul. Alhamdulillah betul. Idgham ma'al Guna. Alhamdulillah. Tanwin bertemu dengan lam. So bila idgham bila guna maka kita kena dengung dan masuk dan dengung. Malau wa'addadah. Lau wa'addadah. Saya ulang. Allazi jama'a malau wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addada. Okey, seterusnya yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Okey, dekat perkataan ni ada tak hukum yang kita dah belajar? Tak ada. Ada. Hah, Ada bukan? Ada. Ya. Ada satu. Ada Ustaz. Apa tu? An tu wajibul gunnah. Oh ya. Betul. Terlepas pandang. Ni wajibul gunnah. Non sabdu. So kita kena baca dengung. Anna yahsabu annama. Kat sini harus dengung dua harakat. Okey, seterusnya. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Ada tak kat sini? Kalla. Okey, baca dulu sama-sama. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Yang ni iklab tadi tu Ustaz. Yung badanna. Iklab tadi satu lagi ada tak? Ada satu lagi. Alif lam tu? Al-Khutamah. Alif lam satu lagi. Ada Kamaria. Ada satu lagi. Khutamah. Mabut'ah. Apa satu lagi? Zanna. Ni yang saya tunjuk ni. Zanna. Wajib gunnah. Sebab ada non sabdu. Non sabdu. Jadi yang pertama iklab, yang kedua wajibul gunnah, dan yang ketiga alif lam apa? Kamaria. Alif lam. Betul. Ustaz, kita dah belajar ke wajibul gunnah? Dah yang lah. ada saya tengok idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah ke sama? Wajibul gunnah wajibul gunnah. Minggu lepas. Oh ya ya. Lepas kita belajar wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Ya. Kita dari yang ini non sabdu Okay, dia tak ada tanwin, non mati, tapi dia ada non dengan mem bila ada sabdu saja tanpa ada non mati dan tanwin. Itu wajib gunnah. Ya betul. Terusnya wa ma adraka mal khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Ma panjang 4 Wa ma adraka mal khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Okey, dekat sini ada berapa hukum yang kita dah belajar?
Satu alif lam. Alif lam tu Ustaz al-Hutamah. Lagi Dan satu lagi. apa ya? Qalqalah sughra Ustaz. Alhamdulillah betul. Yang pertama adalah Oh, adra. Ra, Oh. qalqalah, su Sukro. ra, subro. suhra. Subro. Suhra. Sebab dia Sukro. di tengah. Okey, faham. Tanda qalqalah mati. Yang kedua al-khutamah. Al-khutamah alif lam. Kamaria. Komaria. Kamaria. Okey, seterusnya narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Mu panjang tu. Oh, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Okey, ada hukum bacaan apa? Alif lam tu Ustaz. Alif lam Kamaria. Maria. Yang muqadah tu apa? Mu ni kita tak belajar lagi tapi ni ada mak asli. Oh, Mu ni mak asli. Okey, satu je Ustaz. Seterusnya. Ada satu je. Al-muqadah. Seterusnya allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ada berapa hukum yang kita belajar? Sekejap ya. Tu Allah. Bukan. Tato. Alal. Alal. Ada satu saja yakni Satu. Alif lam Korea. alif lam Maria. Alif lam bertemu dengan apa ni? Alif lam dengan Hamzah. Apa tu? Alif lam bertemu dengan Hamzah. betul. Betul puan. Tak payah ragu betul. Alif lam bertemu dengan Hamzah. Betul ni. Lam bertemu dengan Hamzah. Okey, seterusnya. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Okey, ada berapa hukum? Innama 'alaihim muqsadah. Ada ke? Ada. Inna. Wajibul guna inna. Wajibul guna. Wajibul Guna. kita kena baca inna. Kalau alaihim ini memang dengung tapi ini bukan wajibul guna, ini idgham lain. Kita tak masuk lagi. Okey, seterusnya. Adim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Ada berapa hukum? Tu yang amadim. Hukum bacaan? Bacaan tanwin bertemu dengan ni. Mim. Idgham ma'al gunnah Ustaz. Idgham ma'al gunnah. Betul. Yakni idgham ma'al gunnah.
Baiklah tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita tambah dua, yakni idgham bilahunah dengan idgham bilahunah dengan iqlab. Sebab kalau Iqlab. untuk tajuk saya tak nak laju-laju, saya tak nak cepat, tak nak tambah banyak-banyak sebab mengingat yang susah. Kalau kita nak buat sampai ifak boleh, cuma kita nanti nak ingat yang dua ni pun susah. Apalagi yang keempat ni. Jadi ini kita memang agak slow sikit lah supaya senang untuk ingat. Dan saya akan selalu ulang-ulang balik. Jadi hari ini kita dapat idgham bilahunah. Idgham bilahunah itu masuk tanpa dengung. Huruf dia ada dua, lam dengan ra. Dan cara bacanya tidak dengung. Contoh, famallam yajid raufur rahim. Okey, yang kedua, bacaan iqlab. Iqlab tu maksud dia menukar bunyi nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Dan selalunya dalam Al-Quran ada tanda mim macam ni. Mim itu panjang. Dan hurufnya ada satu saja, yakni huruf ba. Kadar bacaan dia dengung dua harkat. Contoh, mim ba'di. Tulisan min ba'di kita baca mim ba'di. Fa imsakum bima'ruf. Fa imsakum bima'ruf. Dan seterusnya ialah ifak hakiki. Cuma yang ifak hakiki kita akan sambung pada minggu ke depan. Boleh? Ifak hakiki kita sambung minggu depan. Ifak hakiki. Ini ifak hakiki ini adalah selebihnya daripada huruf yang 28. 28 dah diambil ambil 6, ambil 4, ambil 5, ambil 2, ambil 1. Jadi semua ni ada berapa tadi? Ada 13 kan? 13. Jadi selebihnya ada 15. Yang 15 inilah yang masuk kepada ifak hakiki. Untuk ifak hakiki ni minggu depan kita akan bahas tentang ifak hakiki. Dan dalam Al-Quran yang paling banyak contoh adalah contoh ifak hakiki. Karena ifak hakiki ni banyaklah. Okey? Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Sebelum kita akhir, ada pertanyaan ataupun kurang jelas yang nak saya ulang atau macam mana? Sila buka mute, boleh tanya. Yang mute. Okey. Okey. Okey, semua okey? Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, untuk hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat dan boleh memperbaiki bacaan Al-Quran kita menjadi semakin baik. Amin. Allahumma amin. Okey, saya baca doa dulu. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم اجعلنا هذه الجمعة جمعة مرحوما وتفرقا بتفرق المعصوما وآتنا رزقا حلالا طيبا وآتنا علما منفعا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, kita buka mute, kita baca sama-sama doa habis baca Quran. Allahumma arhamna. Allahumma hamna bil Quran waj'alna lana imam wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
Al-laili. al-lail wa atrafan nahar wa ja'alahu lana Mudatan. Ya muddassara. Rabbal Alamin. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Syukran ya Ustaz. Ila liqa. Ma'assalamah. Jangan Terima lupa kasih. ulang kaji dekat rumah. Ingat huruf-hurufnya. Ustaz, kalau saya tak ada yang minggu lepas saya tak dapat hadir, saya nak dengar rekod kat mana Ustaz? Macam mana? Yang Saya dekat tak grup, saya dekat tak grup. dapat. Oh, kat grup eh? Okey. Dekat grup saya dah send apa nama dia? Link dah saya send. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Saya tutup ya.